Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jom belajar bersama Cikgu Tim. Bahasa Melayu Komunikasi Pendidikan Khas Tingkatan 2. Pada hari ini, Cikgu akan menyambung PDP pada minggu yang lalu. Masih lagi tema 2, tumbuhan herba. Tajuk Unit 5, Khasiat Herba. Mari kita belajar. Unit 5, Khasiat Herba. Pada minggu yang lalu, cikgu telah pun menerangkan tentang tumbuhan herba. Anak murid cikgu tahu tak apa maksud khasiat herba? Khasiat bermaksud faedah atau kebaikan tertentu yang diperoleh daripada tumbuhan herba. Pada hari ini, kita akan belajar yang pertama, kemahiran membaca. Gambar menunjukkan petikan tentang serai. Serai merupakan salah satu tumbuhan herba. Mari kita baca sama-sama. Anak murid cikgu bolehlah merujuk modul masing-masing. Serai. Serai sejenis tanaman rumput yang beraroma dan mempunyai rimbunan daun yang lebat. Serai merupakan tumbuhan herba malar hijau. Nama botani serai ialah Cymbopogon citratus. Serai juga dikenali sebagai lemongrass. Serai dipercayai berasal dari Sri Lanka dan telah tersebar luas di kawasan tropika termasuk Malaysia, Indonesia, Thailand dan China. Serai mudah ditanam di semua jenis tanah kecuali kawasan berair atau berpaya. Serai sering dijual di pasar tani atau di pasar basah. Harga serai sangat berpatutan dan mampu dibeli oleh sesiapa yang memerlukan. Di Malaysia, serai banyak ditanam sebagai tanaman dapur. Serai amat penting dalam kehidupan manusia. Serai selalu digunakan dalam masakan. Serai menjadi perisa utama dalam masakan rendang, tom yam, ikan kukus, sate dan sebagainya. Serai bukan sahaja menjadi bahan penambah perisa dalam masakan, tetapi juga digunakan sebagai herba dan bahan ubat-ubatan. Pernahkah anda mendengar peribahasa seikat bagai sirih, serumpun bagai serai? Peribahasa ini bermaksud kita haruslah hidup bermuafakat, seia sekata dan bekerjasama dalam keluarga dan masyarakat. Berdasarkan petikan di atas, dapatlah cikgu simpulkan di sini bahawa salah satu tumbuhan herba serai mempunyai banyak khasiat. Bila lihat di sini, serai menjadi perisa utama dalam masakan, menjadi penambah perisa dalam masakan dan juga sebagai herba dan bahan ubat-ubatan. Di mana ya serai ini boleh didapati? Serai boleh didapati di semua jenis tanah kecuali kawasan berair atau berpaya. Maksudnya kawasan yang berair tidak sesuai untuk menanam serai. Anak murid cikgu bolehlah membaca berulang kali petikan ini bagi memantapkan dan melancarkan lagi bacaan kalian. Ibu bapa bolehlah menyemak anak-anak membaca. Selamat membaca. Seterusnya, kemahiran menulis. Aktiviti berdasarkan petikan yang telah kita baca sebentar tadi. Jawab soalan yang berikut. Soalan yang pertama, apakah nama saintifik serai? Tadi kita ada baca kan? Yang kedua, di manakah serai boleh didapati?
Dan yang ketiga, mengapakah serai penting dalam kehidupan manusia? Ketiga-tiga soalan ini anak murid cikgu boleh dapatkan jawapan dalam petikan. Tuliskan jawapan dalam modul yang telah cikgu berikan. Seterusnya, kemahiran membaca. Tumbuhan herba yang seterusnya ialah limau purut. Mari kita baca sama-sama. Anak murid cikgu boleh baca bersama-sama dengan cikgu rujuk pada video cikgu ini ataupun modul masing-masing. Kenali limau purut. Pokok limau purut tumbuh subur di Malaysia, Sri Lanka dan Myanmar. Limau purut mempunyai rasa yang masam dan pahit. Limau purut sama seperti limau nipis, tetapi kulit buah limau purut lebih menggerutu dan isinya kurang berair. Daun limau purut banyak kegunaannya. Bagi suri rumah, daun limau purut menjadi pilihan sebagai ramuan atau perisa untuk memasak tom yam, asam pedas, kerabu, laksa dan lain-lain lagi. Mengikut kepercayaan orang dahulu, buah limau purut mempunyai aura yang tersendiri untuk membersihkan badan. Limau purut juga digunakan sebagai ramuan ubatan dan penjagaan kesihatan. Anak murid cikgu tahu kan limau purut dan juga daun limau purut? Cikgu rasa anak murid cikgu mesti pernah makan tom yam, nasi goreng kerabu, laksa dan sebagainya. Jadi untuk masakan tersebut memerlukan daun limau purut. Anak murid cikgu bolehlah membaca berulang kali petikan ini ya. Selamat membaca. Seterusnya, kemahiran menulis. Tuliskan perkataan yang berhuruf tebal dalam petikan mengikut kategori frasa nama atau frasa kerja. Dalam modul cikgu cikgu telah sertakan sekali jadual. Oleh yang demikian, tuliskan sahaja jawapan dalam modul tersebut mengikut frasa, sama ada frasa nama ataupun frasa kerja. Anak murid cikgu ingat lagi tak? Frasa nama, frasa kerja ataupun kata nama dan juga kata kerja. Seterusnya, ulang kaji. Frasa nama. Frasa nama ialah panggilan yang digunakan untuk manusia, haiwan, benda dan unsur abstrak, baik dalam bilangan tunggal, satu atau jamak iaitu lebih daripada satu, jantan atau betina. Contohnya Ahmad, Ayam, Almari dan sebagainya. Jadi frasa nama merujuk kepada panggilan. Seterusnya, frasa kerja ialah perkataan atau sederetan perkataan yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan sama ada melibatkan pergerakan atau tidak oleh manusia, haiwan, benda dan unsur abstrak. Contohnya berlari, memanjat, menulis dan sebagainya. Ayat merupakan terdiri daripada frasa nama dan frasa kerja. Namun yang demikian bergantung pada ayat. Mari kita lihat contoh ayat yang terdiri daripada subjek dan predikat. Di sini frasa nama dan juga frasa kerja. Frasa nama penyanyi, frasa kerja mendendangkan lagu. Frasa nama idola bekerja, frasa kerja keras. Idola, frasa kerjanya memenangi kontrak, menghasilkan album. Jadi kata kerjanya ialah memenangi dan menghasilkan. Dan akhir sekali Taufik Bahtisa dan Hadi Mirza, yang ini adalah nama orang. Jadi merujuk pada frasa nama. Kemudian frasa kerja diminati oleh orang ramai. Jadi diminati ni adalah frasa kerja. Seterusnya, kemahiran menulis.
Berdasarkan penerangan cikgu tadi, frasa nama, frasa kerja terdapat 6 ayat di sini. Anak murid cikgu kategorikan mengikut frasa nama dan frasa kerja bagi ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam dalam jadual ini. Tuliskan jawapan dalam modul ya. Semuanya ada dalam modul yang telah cikgu berikan. Sekian saja. Terima kasih kerana menonton dan belajar Bahasa Melayu Komunikasi bersama Cikgu Tim. Sila kongsi dan subscribe YouTube Cikgu Tim untuk belajar dan mengikuti PDP yang seterusnya. Selamat belajar!